Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okey, untuk pelajaran matematik hari ini, okey, cikgu akan ajar kamu masih lagi bab 1. Kita akan tengok subtopik berkenaan bagaimana untuk menentusahkan A kuasa kosong sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Dan A tak sama dengan kosong. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu buka buku teks matematik kamu. Tengok muka surat. Okey, muka surat 14. Okey, kita tengok jadual ini. Dia ada kolom pertama pembahagian dalam bentuk indeks. Okey, kemudian kolom 2 dan 3 ni adalah penyelesaian hukum indeks dan juga penyelesaian pendaraban berulang. Dan akhir sekali kesimpulan daripada penyelesaian. Kita tengok A, soalan dia 2 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 3. Jadi penyelesaian dia mengikut hukum indeks sama dengan 2 kuasa 3 tolak kuasa 3 sama dengan 2 kuasa kosong. Sebab kuasa dia kita tolak dapat 2 kuasa kosong. Dalam bentuk pendaraban berulang akan jadi 2 darab 2 darab 2 bahagikan dengan 2 darab 2 darab 2. Jadi bila kamu bahagikan kamu dapat sama dengan 1. Okey, jadi sebab itulah kesimpulan daripada penyelesaian soalan A, 2 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, D pula. Soalan dia M kuasa 5 bahagikan dengan M kuasa 5. Jadi dalam mengikut hukum indeks, operasi bahagi ke atas suatu nombor indeks yang mempunyai asas yang sama, kuasanya perlu kita tolak. Jadi dia akan jadi M sama dengan 5, M kuasa 5 tolak kuasa 5 sama dengan M kuasa kosong. Okey, dalam bentuk pendaraban berulang akan jadi M darab M darab M darab M dan darab M. Bahagikan dengan M darab M darab M darab M dan darab M. Ini bila kamu bahagikan kamu dapat jawapan dia sama dengan 1. Sebab itu M kuasa kosong sama dengan 1. Okey, kita tengok yang soalan C. Okey, 5 kuasa 4 bahagikan dengan 5 kuasa 4. Okey, kalau kita mengikut hukum indeks, okey, 5 kuasa 4 tolak kuasa 4 sama dengan 5 kuasa kosong. Okey, 5 kuasa kosong. Okey, dekat sini. 5 kuasa kosong. Jadi 5 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, ini pun sama kalau 5 kuasa 4. Jadi maksudnya 5, kalau dalam bentuk pendaraban berulang, 5 darab 5 darab 5 darab 5. Bahagikan dengan 5 kuasa 4. Bahagikan dengan 5 darab 5 darab 5 darab 5. Kalau kamu bahagikan kedua-duanya, kamu dapat jawapan akhir sama dengan 1. Okey, sebab itu di sini kamu boleh tulis 5 kuasa kosong sama dengan 1. Okey, untuk untuk D dan E sama juga. Kita tengok di sini dalam kurungan negatif 7 tutup kurungan kuasa 2 bahagi dengan dalam kurungan negatif 7 tutup kurungan kuasa 2. Jadi mengikut hukum indeks, dia akan jadi dalam kurungan negatif 7 kuasa 2 tolak kuasa 2 sama dengan dalam kurungan negatif 7 kuasa kosong. Okey, itu jawapan untuk D. Jadi negatif 7 kuasa kosong sama dengan 1. Macam mana nak dapat sama dengan 1? Kamu boleh buat dalam bentuk pendaraban berulang. Kalau negatif 7 kuasa 2 sama dengan negatif 7 darab negatif 7. Bahagikan dengan negatif 7 darab negatif 7. Dan bila selesai bahagi, kamu dapat hasilnya sama dengan 1. Sebab itu, kalau negatif 7 kuasa kosong sama dengan 1. Untuk E pun sama. Okey, mengikut hukum indeks, dia akan jadi N kuasa 6 tolak kuasa 6 sama dengan N kuasa kosong. Okey, jadi kalau kita buat dalam bentuk pendaraban berulang, akan jadi N darab N darab N darab N darab N darab N. Bahagikan dengan N darab N darab N darab N darab N darab N. Dan akan dapat jawapan sama dengan 1. Okey, jadi di situ kita tahu N kuasa kosong sama dengan 1. Okey, alright.
Seterusnya kita tengok pula hasil dari cetusan minda 4 didapati bahawa 2 kuasa kosong sama dengan 1. M kuasa kosong sama dengan 1. Semua nombor bila dikuasakan kosong sama dengan 1 jawapan dia. Iaitu suatu nombor atau sebutan algebra yang mempunyai indeks sifar akan memberi nilai 1. Jadi secara generalisasinya, A kuasa kosong sama dengan 1 dengan syarat A tak sama dengan kosong. Kita tengok pula. Soalan seterusnya. Kita tengok pula yang ini subtopik, bagaimanakah anda menentusahkan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Kita tengok jadual di sini. A. 2 kuasa 3 bahagikan dengan 2 kuasa 5. Ini bila kamu selesaikan mengikut hukum indeks akan jadi 2 kuasa 3 tolak 5 sama dengan 2 kuasa negatif 2. Kemudian kalau kita tunjukkan operasi matematik ini dalam bentuk pendaraban berulang, dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 bahagikan dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. Jadi sama dengan yang tinggal sama dengan 1 bahagikan dengan 2 darab 2. Dan akhir sekali sama dengan 1 per 2 kuasa 2 sebab 2 darab 2 ni sama dengan 2 kuasa 2. Untuk B pula, M kuasa 2 bahagi M kuasa 5. Jadi kalau nak selesaikan mengikut hukum indeks sama dengan M kuasa 2 tolak M kuasa 5 sama dengan M kuasa negatif 3. Seterusnya macam mana kita boleh tunjukkan dalam bentuk pendaraban berulang. M kuasa 2 sama dengan M darab M bahagikan dengan M kuasa negatif 5. Maksudnya M darab M darab M darab M sebanyak 5 kali. Yang ini bila kamu potong yang atas dengan bawah, yang tinggal adalah 1 per M darab M darab M. Jadi sama dengan 1 per M kuasa 3. Itu jawapan. Jawapan yang yang ni. Jawapan ini 1 per M kuasa 3. Kita tengok C pula. C 3 kuasa 2 bahagi dengan 3 kuasa 6. Ini sama dengan, kalau mengikut hukum indeks akan jadi 3 kuasa 2 tolak kuasa 6. So sama dengan 3 kuasa negatif 4. Yang ini bila kamu tunjukkan dengan cara pendaraban berulang, dia akan jadi 3 darab 3 bahagikan dengan 3 darab 3 darab 3 darab 3 darab 3. Kemudian bila kamu selesaikan, kamu dapat 1 per 3 kuasa negatif 4. 3 kuasa negatif 4. 3 kuasa negatif 4. Jadi sama dengan 1 per 3 kuasa 4 ataupun 3 kuasa negatif 4. Itu jawapan untuk C. Dan untuk D, E ni kamu boleh cuba buat. Boleh cuba buat soalan D dan E. Kita terus ke pelajaran yang seterusnya. Hasil cetusan minda 5 didapati bahawa 2 kuasa negatif 2 sama dengan 1 per 2 kuasa 2. Ini kamu kena ingat. Dan M kuasa negatif 3 sama dengan 1 per M kuasa 3. Secara generalisasinya, A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N, di mana A tak sama dengan kosong. Kita tengok pula contoh 11. Soalan 1, nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Jadi A ni A kuasa negatif 2. Ini sama dengan
1 per A kuasa 2. Kita tengok jawapan dia. Okey, ini A. 1A. A kuasa negatif 2 sama dengan 1 per A kuasa 2. Untuk B, X kuasa negatif 4 sama dengan 1 per X kuasa 4. Begitu juga untuk C, 1 per 8 kuasa negatif 5 sama dengan 8 kuasa 5. Untuk D, 1 per Y kuasa negatif 9 sama dengan Y kuasa 9. Okey, dan E, 2M kuasa negatif 3 sama dengan 2 per M kuasa 3. Okey. Dan untuk F, 3 per 5 N kuasa negatif 8 sama dengan 3 per 5 N kuasa 8. Untuk G, dalam kurungan 2 per 3 tutup kurungan kuasa negatif 10 sama dengan dalam kurungan 3 per 2 kuasa 10. Dan H dalam kurungan X bahagikan dengan Y tutup kurungan kuasa negatif 7 sama dengan dalam kurungan Y bahagikan dengan X tutup kurungan kuasa 7. Okey, alright. Jadi untuk contoh soalan lain dalam contoh ini, ada contoh 2 iaitu nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. Okey, ini 2A. Jadi 1 per 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa negatif 4. Kita tulis balik. Kita tulis semula. Untuk B, 1 per M kuasa 5 sama dengan M kuasa negatif 5. Untuk C, 7 kuasa 5 sama dengan 1 per 7 kuasa negatif 5. Sama juga D, E, F. Dan 3A, soalan 3A ni. Kita tengok soalan 3A je. Okey, soalan 3A. Okey, 3 kuasa 2 darab 3 kuasa 4 bahagikan dengan 3 kuasa 8. So, sama dengan 3 kuasa 2. Okey, kalau darab dan untuk nombor indeks, apabila asas nombornya adalah sama, kita tambah sahaja kuasa. Jadi, 2 tambah 4. Kemudian hasil bahagi. Hasil bahagi ni kena tolak kuasanya. Kalau nombor indeks itu mempunyai asas yang sama. Jadi di sini akan jadi 3 kuasa 2 tambah 4 tolak 8 sama dengan 3 kuasa negatif 2. Okey. Untuk B, dalam kurungan 2 kuasa 4 tutup kurungan kuasa 2 darab dalam kurungan 3 kuasa 5 tutup kurungan kuasa 3 bahagikan dengan dalam kurungan 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 6 tutup kurungan kuasa 2. Okey, jadi penyelesaian dia sama dengan 2 kuasa 8 kerana 2 kuasa 4 ni kita buka kurungan kena darab dengan kuasa 2 di luar kurungan. Jadi 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 15 sama juga kerana kuasa 5 ni darab dengan kuasa 3. Kurungan maksudnya darab. Akan jadi 3 kuasa 15. Kemudian bahagikan dengan yang bawah pun sama. Kita buka kurungan. Bila buka kurungan maksudnya kuasanya perlu didarab. Jadi 2 kuasa 8 darab 2. Jadi 2 kuasa 16. Kemudian darab dengan 3 kuasa 6 darab 2. Kuasa tu. Kuasa didarab dengan 2. Jadi 6 darab 2 jadi 12. Okey, ini jawapan dia. Untuk ini belum jawapan lagi. Sebab kita boleh ringkaskan lagi. Sama dengan 2 kuasa 8 tolak 16. Kerana 2 kuasa 8 ni dia operasinya adalah bahagi dengan 2 kuasa 16. Kemudian darab dengan 3 kuasa 15 tolak kuasa 12. Jadi jawapan dia sama dengan 2 kuasa negatif 8 darab 3 kuasa 3. Atau boleh juga ditulis sebagai 3 kuasa 3 bahagi dengan 2 kuasa 8.
Dan akhir sekali soalan C, dalam kurungan 4x y kuasa 2 tutup kurungan kuasa 2 darab x kuasa 5 y bahagi dengan dalam kurungan 2x kuasa 3 y tutup kurungan kuasa 5. Jadi langkah pertama kita buka kurungan dulu. Ingat bila buka kurungan maksudnya kesemua nombor yang ada di dalam kurungan ni perlu dikuasa dengan kuasa yang ada di luar kurungan. Jadi di sini nombor ni 4 akan jadi 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 ni sama dengan 4 kuasa 2. Kemudian x akan jadi x kuasa 2 dan y akan jadi y kuasa 4. Okay, darab dengan x kuasa 5, y kuasa 1 kerana y ni sebenarnya sama dengan y kuasa 1. Okay, bahagikan dengan kurungan yang bawah pun perlu dibuka. Jadi ingat semua nombor dalam kurungan itu perlu dikuasa 5. Jadi kat sini akan jadi 2 kuasa 5 darab, okey, untuk x kuasa 3 tu. 2 kuasa 5, kemudian x kuasa 15. Kenapa x kuasa 15? Kerana x kuasa 3, kuasa 3 ni kena darab dengan 5 akan jadi 2. Akan jadi x kuasa 15. Okey. Kemudian y kuasa 5, sebab sini y ni sebenarnya y kuasa 1. So 1 darab 5 jadi y kuasa 5. Jadi sama dengan 16 bahagi dengan 32. Seterusnya kita lakukan operasi matematik ke atas perkali ya. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okey, bahagikan dengan 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 sama dengan 32. Jadi 16 bahagi 32. Kemudian barulah kita lakukan operasi matematik ke atas nombor indeks yang mempunyai asas yang sama. Jadi x kuasa 2, okey, dibahagi dengan x kuasa 15 akan jadi x kuasa 2. Silap cikgu. Pertama sekali kita lakukan operasi darab yang atas dulu. Maksudnya x kuasa 2 darab x kuasa 5. Maksudnya kuasanya kita perlu tambah. Jadi x kuasa 2 tambah kuasa 5. Kemudian barulah tolak 15. Kerana kemudian barulah dia dibahagikan dengan x kuasa 15. Okey, kemudian y kuasa 4 tambah kuasa 1 kerana y kuasa 4 ni darab dengan y kuasa 1. Kemudian tolak 5 kerana selepas itu dibahagikan dengan y kuasa 5. Okey, jadi jawapan dia sama dengan 1/2 x kuasa -8 y kuasa 0. Atau kamu boleh tulis sebagai 1/2x kuasa 8. Kerana x kuasa -8 ni kamu boleh tulis di bawah, dia akan jadi x kuasa 8. Okey, jadi itu jawapan untuk C. Jadi cikgu berhenti di sini untuk pelajaran hari ini. Dan sebagai latihan, cikgu nak kamu jawab soalan uji minda 1.2F. Cikgu nak kamu jawab soalan 1, 2, 3. 3 soalan saja. Okey, 1, 2, 3. Jawab semua soalan. Dan buat dalam buku latihan matematik 1. Dan jangan lupa bila dah siap latihan ini, tolong hantar gambar latihan melalui Telegram cikgu. Dan kalau kamu ada masalah, tak tahu macam mana nak buat latihan ini, boleh tanya cikgu juga melalui Telegram. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.